Selamat pagi. Hari ini kita akan buat 2 page saja, 47 dan 48. Okey. Jadi, ini adalah sedikit ulang kaji daripada page 45. Kita tahu dalam segitiga, dalam bulatan, jika ada dua tangent AC dan BC yang bertemu di C, dia akan bentuk dua segitiga bersudut tegak yang macam berpantau di atas OC. Jadi apa hubungan kita boleh dapat adalah panjang dua tangent ini mesti sama. So AC sama dengan BC. Jejari pastinya sama dan sudut yang berada di tempat yang sama. Contohnya sudut ini sama dengan sudut ini. Kedua-dua sudut pada mata sudut tirus depan pun sama. Okey. Jadi kita akan bincang muka surat 47. Sebelum ini kita bincang sudut yang berada di dalam dua tangent. Panjang sisi yang ada dalam dua tangent. Hari ini kita bergabung. Kita tengok X dulu. Apa kita nampak? X adalah satu sudut di dalam sisi 4. Kalau saya nak carikan dia, saya kena cari lagi dua sudut. Di OQP dan OSP. So, OQP ialah sudut apa? Sudut bersilang antara jejari dengan tangent. Ini pun OS bersilang dengan tangent. Jadi, mereka pastinya sudut tegak. So, saya sudah boleh cari X dengan guna jumlah sudut pedalaman sisi 4, 360, tolakkan dua sudut tegak. Tolakkan 120. Sudah dapat jawapan. X adalah 60 darjah. Sekarang kita tengok Y pula. Y adalah berada di sisi sisi segitiga bersudut tegak. Kenapa saya tahu dia sudut tegak? Sebab dia adalah OQ bersilang dengan RQP. Tadi sini sudah sudut tegak. Jadi sini pastinya sudut tegak juga. Okay. And then sini ada lorekan yang menunjukkan mereka sama panjang. Jadi sini 15 cm, sini pun 15 cm. Yang ketiga, saya nak pindahkan jejari ke sini. OS ialah jejari. Kalau dia pindah ke sini, dia pun jejari kan? Jadi dia pun 8 cm. Jadi dalam segitiga yang saya highlightkan ini, saya sudah dapat panjang sisi OQ dan RQ. So, pastinya saya boleh cari Y dengan guna teorem Pythagoras. Jadi, adakah Y hipotenus? Ya, sebab dia berada di depan sudut tegak. Jadi, saya boleh selesaikan dengan teorem secara penambahan. So, dapatlah Y sama dengan 17 cm. Kita tengok B pula. Saya nak cari X. Tapi sekitar segitiga PQO ini kurang maklumat. Jadi, saya akan pindahkan dia ke bawah. Macam pantulan. So, di situ juga bernilai X. Dalam segitiga bersudut tegak ini, saya ada 22 darjah dan saya boleh terus dapat sudut tegak kerana OR bersilang dengan tangent PR. Dia akan menjadi 90 darjah. So, X saya sudah boleh cari. Guna 180 darjah, tolakkan sudut tegak. Tolakkan 22 darjah, dapatlah jawapan 68 darjah. Sekarang saya nak cari Y pula. Cuba tengok segitiga ini. Saya ada satu sudut tirus, saya ada satu panjang sisi. Saya boleh guna nisbah. So, saya kena pastikan hubungan antara Y dengan 12 sama ada mereka membentuk sin, cos atau tan. So kita kena pastikan nama setiap panjang sisi dulu. Depan sudut tegak ialah H. H tak ada maklumat. Di depan sudut tirus 22 darjah saya dapat O. So O saya adalah Y. And then last adalah A. A saya ada 12. So saya nak cari O. Sebab O adalah Y. Dan saya ada nilai A. Apakah hubungan antara O dengan A? Oa, toa, tan.
So, saya susunkan tan 22 darjah bersamaan dengan OA. O adalah Y, A adalah 12. So, saya terus selesaikan ini. Saya dapat Y adalah 4.85 cm. Okay, kita tengok C pula. Okay, saya nak cari X. Okay, X adalah berada di dalam segitiga ini. Cuba perhatikan OQ dan O garis ini adalah jejari. Jadi, pastinya mereka sama panjang. Jadi, pastinya ini adalah segitiga sama kaki. Sebelah kaki 55, so sebelah lagi pun 55. Okay, so sekarang saya sudah boleh cari X. Saya guna 180, tolakkan 2 kaki. So saya dapat X adalah 70 darjah. Okay, sekarang saya nak cari Y pula. Cuba tengok Y di bawah, clear je, tak ada maklumat. So saya cuma muatkan kawan-kawan dia. Okay, yang pertama, X saya dapat tadi 70 kan? Saya bawa ke bawah. Sebab bawah pun 70. Yang kedua, tangent QP mesti sama dengan PR. Jadi, saya bawa ke bawah. Okay, jadi sekarang saya ada satu sudut tirus. Saya ada satu panjang sisi. Saya mesti boleh cari Y dengan guna nisbah trigonometri. So, kena pastikan dulu apa yang saya ada. Okay, saya ada H. H adalah apa yang saya nak cari. Okay, dan saya diberi O. Nilai O sudah ada 12. Okay, jadi saya nak cari H. Saya ada O. Saya boleh guna O, so, sin. Okay, A tak ada maklumat. Jadi kita tak guna dia di sinilah. Jadi sin, so. Sorry, saya ada O. Saya nak cari H. Saya guna so. Jadi, sin 70 darjah bersamaan dengan O. O adalah 12 cm. Dan Y adalah H saya. Okey, jadi saya boleh terus selesaikan. Y adalah 12.77 cm. Okey, kita tengok nombor 3. Ini muka surat 48. Satu lagi idea yang baru. Okey, dia nak kita discover dulu sudut-sudut yang diminta. Yang pertama, dia minta kita cari sudut ini. Okey, TQR. Okey, jadi macam mana kita nak cari sudut dia? Mesti ada protractor. Okey, kita letakkan pusat yang berwarna merah ini di titik Q. Dan pastikan satu garis ditutup dengan garis protractor. Dan kita boleh mula kira. So, kalau saya tutupkan di sini, saya kena baca dari sini dengan kosong. Jadi, 0 darjah 10, 20, 30, 45, 60, 70. So, sudut ini adalah berada di antara 60 dengan 70. Iaitu 65 darjah. Nampak tak? Di antara 60 dengan 70. Okey, 65 darjah. Yang kedua, kita nak cari sudut ini pula. Okay, TSQ. Sama juga, pastikan satu garis sudut ini ditutup oleh garis atas protractor. Okay. Kemudian, di mana saya tutup? Di situlah saya akan mula baca dengan kosong. Jadi, kosong. 10, 20, 30, 60, 50, 60 sampai sudut. Sama. Nampak tak? Sudut itu berada di antara 60 hingga 70. Jadi, sudut ini pun 65 darjah. Okay, jadi, apa yang kita boleh simpulkan? Okay, kalau you perasan, okay, dua sudut ini sebenarnya berasal daripada dua perentas yang berbeza. Tetapi, mereka sama-sama bertemu di titik ketangenan. Cuma satu di luar segitiga, satu di atas segitiga. Okey? Satu di atas segitiga, satu di luar segitiga. Okey? Nampak tak? Mereka adalah berada di perentas yang berbeza. Okey, yang berada di luar adalah sama dengan
sudut yang berada di dalam. Okey, kita tengok nombor 3 pula. Kita tengok lagi satu set. Okey, sudut ini. Okey, cuba ukur. Okey, kita boleh dapat dia adalah sudut di antara. Okey, di sini saya tutup garisan ini. Jadi saya baca daripada kosong sudut garis yang berada di dalam sikit ni. 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50 hingga 60. Dia di antara. Jadi ini adalah 55 darjah. Sama juga dengan ini. Apa agak-agaknya? Sini adalah satu perentas. Ini satu perentas. Ini di luar. Ini di atas. Mesti samalah. Okay, kita cuba ukur dulu. Okey. Tengok. Ya betul. Jadi, apabila mereka adalah berada di perentas yang berbeza, okey, bertemu di titik ketangenan yang sama, okey, maka sudut di luar bulatan adalah sama dengan sudut di atas segitiga. Okey, di luar segitiga adalah sama dengan sudut di atas segitiga. Okey, jadi sudut yang dibentuk oleh tangen dan perentas yang melalui titik ketangenan adalah sama dengan sudut dalam tempering selang-seli yang dicangkum oleh perentas itu. Okey, kita tengok nombor 4. Okey, CBE. Okey, dia nak cari sudut CBE sama dengan sudut mana? Jadi cuba tengok C. Okey, CBE. Okey. Dia adalah sudut di luar segitiga ini. Jadi sudut ini mesti sama dengan, saya besarkan sikit tak? Wait. Okay. CBE. Okay. CBE. Okay. Ini adalah sudut. CBE. Sudut ini. Okey, sudut ini dengan segitiga ini. Okay, jadi ini adalah sudut di luar segitiga. Ini adalah sudut di atas segitiga di mana mereka kongsi pada titik ketangenan B. Jadi CBE mesti sama dengan okay, BDE. Okay, kita tengok ABD pula. ABD. Okay, dia masih sama dengan BED atau BFD. Okay, sini ABD segitiga ini. Okay, dia masih sama dengan BED. Yang terakhir CBF. Okay, CBF sama dengan BDF. You cuba cari sendiri. Sudut di luar segitiga mesti sama dengan sudut di atas segitiga. Di mana kedua-dua perentas mereka adalah bertemu di titik ketangenan. Okay, kita tengok nombor 5. Okay, kita nak cari X. Okay, X adalah sudut di atas segitiga di mana sudut yang berada di luar segitiga adalah berada di sudut warna kuning ini. Nampak tak? Okay, ini adalah perentas. Saya sengaja letak dua warna yang berbeza. Warna kuning adalah sudut di luar segitiga. Sudut X adalah sudut yang berada di atas segitiga. Okay, jadi kalau saya nak cari X, apa yang saya perlu buat? Saya kena guna 90 darjah tolak 27 yang diberi. So, dapatlah X bersamaan dengan 63 darjah. Okay, kita tengok last B, kita nak cari X. Okay, kalau nak cari X, kita kena pastikan dua perentas yang bertemu pada titik yang sama, kita boleh nampak ini. Okay. Okay, dan mereka adalah segitiga apabila kita ada sudut di luar segitiga dengan sudut di atas segitiga mesti sama. And then sudut ini sama pula dengan X kerana mereka adalah butterfly. Jadi X adalah 40 darjah. Okay. Ada lagi ya? Oh, okay.
Kita tengok C pula. Okay, C kita nak cari X. Okay, first, okay, kita tengok X ini adalah sudut di luar segitiga. Dan QT adalah satu lagi perentas. Okay, di mana sudut di atas segitiga adalah sudut yang berwarna hijau ini. So, X adalah sama dengan sudut ini. Okay, jadi saya nak cari X. Saya kena cari dulu sudut yang berada di bawah. Okay, ini adalah satu lagi sudut yang berada di atas segitiga dan luar segitiga. Okay, jadi saya boleh cari X adalah 107 darjah tolak 74. Dapatlah X bersamaan dengan 33 darjah. Jadi kerja rumah untuk hari ini, siapkan 2 muka surat sahaja. Okay, jangan lupa snap gambar. Okay, 47 saja untuk disemak. Okay, sekian saja daripada saya. Terima kasih.